Dah belum? Dah. Dah Okay, sekejap lagi. Sekejap. Aku record balik. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada malam ini kita akan menjalankan mini webinar yang akan membincangkan berkaitan dengan warga tua dalam krisis COVID-19 bagi memenuhi tuntutan kursus SGM 3033 Geografi Penduduk kumpulan A, dan kami merupakan kumpulan ketiga. Suka untuk saya memperkenalkan ahli panel yang pertama dan juga selaku panel pertama, iaitu saudari Nurul Syarimal binti Al-Frazir. Dan panel kedua itu saudari Nur Hayati binti Hamdan. Panel ketiga saudara Muhammad Amirul bin Syahrir. Dan panel keempat Muhammad Faishul bin Ahmad Misnun. Dan saya sendiri selaku moderator Muhammad Khairul Irfan bin Khairuddin. Okey, baiklah. Izinkan saya memberi sedikit serangkap pantun untuk menyerikan majlis kita, iaitu ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu tuan puan yang baik hati. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sesi perbincangan kita melalui panel kita yang pertama, iaitu saudari Syarimal. Okey saudari, soalan saya yang pertama yang akan kita bincangkan. Boleh saudari jelaskan serba sedikit berkenaan virus COVID-19 ni? Apa sebenarnya COVID-19 ni? Mungkin ada sediakan sedikit statistik yang dapat menjelaskan situasi semasa dalam negara. Silakan saudari. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada moderator dan juga panel rakan panel yang lain. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai apakah itu COVID-19. Okey, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, COVID-19 ini merupakan sejenis virus yang ditemui di China dan dia dinamakan COVID-19 disebabkan dia merupakan coronavirus yang dijumpai pada tahun 2019. Dan virus ini akan menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan dan boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selesema biasa akan menjadi lebih teruk, iaitu kepada radang paru-paru. Justru itu saya juga akan menerangkan sedikit tentang apakah itu warga tua. Mungkin ada rakan panel yang lain tidak mengetahui apakah golongan ataupun spesifikasi umur bagi warga tua. Warga tua atau dikenali sebagai warga emas ni, dia golongan umur ataupun spesifikasi umurnya ialah 60 tahun ke atas. Jika berumur 60 tahun ke atas, maka mereka ni akan menjadi warga emas ataupun warga tua. Okey, sudah. Okey, baik. Terima kasih saudari untuk serba sedikit berkenaan dengan sesi yang kata apa, kita nak mengetahui secara pengenalan. Jadi berkaitan dengan statistik yang saudari kongsikan ini, boleh jelaskan serba sedikit saudari? Silakan. Okey, berdasarkan statistik, boleh lihat saya punya slide. Data statistik yang saya kongsikan ialah pada tarikh 5 Disember tahun 2020, di mana jumlah kes keseluruhan ialah sebanyak 71,359 dan pada tarikh tersebut berlaku peningkatan kes sebanyak 1,123 dan jumlah kematian adalah 380. Pada hari ini pula, saya tidak dapat berkongsi, namun saya ambil tahu sedikit mengenai jumlah peningkatan yang berlaku pada hari ini. Okey, pada hari ini berlaku peningkatan kes lebih banyak, iaitu sebanyak 1,335 dan jumlah kematian bertambah kepada tadi 380, sekarang 382. Bermakna pada hari ini 2 jumlah kematian telah dilaporkan.
Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Syarimal atas perkongsian sebentar tadi berkenaan dengan statistik yang menunjukkan bukti permasalahan COVID-19 yang melanda negara kita secara khususnya lah. Jadi kita dah tengok bilangan kes positif terdapat 71,359 sehingga hari ini. Sebab apa? Seperti yang kita sedia maklum, COVID ni dah menular sejak penghujung tahun 2019. Dan kalau mengikutkan tarikhnya sudah setahun lebih. Okey? Okey, itu serba sedikit berkaitan dengan pengenalan dan statistik. Jadi kita teruskan dengan panel yang kedua yang akan bincangkan berkaitan dengan punca ataupun benda yang orang kata relate berkaitan dengan warga tua dalam mudah dijangkiti dengan COVID-19. Jadi persoalan dia saudari Nurhayati, panel kita yang kedua. Okey. Mengapa warga tua lebih sinonim dengan golongan yang mudah dijangkiti? Jadi apa punca golongan tua ini paling terdedah dengan virus COVID-19 ni? Silakan saudari. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada para pihak moderator dan para panel sekalian. Okey, sebelum saya berfokus kepada persoalan yang diajukan sebentar tadi oleh para moderator, ingin saya jelaskan bahawa secara terperinci berkenaan warga tua dalam krisis COVID-19 ini. Okey, kalau lihat dalam slide yang saya paparkan, menurut kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada menyatakan bahawa golongan warga emas ni dia lebih terjejas dengan wabak COVID-19, di mana golongan ini dia lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 ini. Okey, so mengapa warga tua lebih sinonim dengan golongan yang mudah dijangkiti? Okey, setelah kita teliti dan kita lihat daripada kes-kes kematian yang berlaku di seluruh negara lah, termasuk negara kita, kita lihat yang terkorban ni kebanyakannya individu yang golongan berusia, iaitu golongan emas yang antara lingkungan umur 65 tahun dan ke atas. Okey, jadi kenapa saya rasa golongan ini lebih berisiko dijangkiti? Sebab kita tahu golongan ini biasanya dia mempunyai penyakit yang kronik ketika berusia ke atas ni, sebab waktu ni tubuh mereka ni dah kurang dia punya imunisasi badan dia. Jadi kalau ada penyakit yang virus yang nak menyerang, dia mudahlah nak dia punya ketahanan badan tu orang kata dah rendah, so dia lebih mudahlah dijangkiti COVID ni. So kalau individu yang berusia ni, bila dia memang dah sedia kala ada penyakit-penyakit yang kronik seperti sakit buah pinggan, sakit jantung, semua tu menyebabkan penyakit yang sedia ada tu lebih orang kata lebih parah lah, macam tu. Jadi saya rasa golongan ini dia selalu mempunyai penyakit yang seperti ini, dia lebih berisiko untuk mendapat penyakit COVID-19 dan mudahlah kalau kita lihat kes kan, banyakkan kematian ni golongan yang berusia ni menunjukkan peningkatan lah dari semasa ke semasa. Seperti saya kata, antara punca-puncanya kita tahu dalam badan kita ni ada sel darah putih, di mana fungsi dia untuk dia untuk melindungi badan kita daripada serangan virus yang lain. Contoh, kalau orang tua ni, orang yang dah berusia ni, kalau dia makin dah berusia kan, dia punya sel darah putih ni dah berkurang, orang kata. Tak macam kita yang golongan muda ni, kita punya sel darah putih tu still berada dalam peningkatan lah, lebih banyak berbanding orang yang dah berusia ni. So bila dia punya darah putih tu dah berkurang, orang cakap dia mudahlah nak berjangkit dengan penyakit COVID-19 ni, sebab dia punya antibody dah tak dapat nak lawan virus yang mereka dapat tu.
Okey, saya rasa itu saja daripada perkongsian saya, para moderator. Okay, terima kasih kepada saudari panel yang kedua. Jadi kita tahu antara punca yang paling orang kata apa sinonim dengan warga tua ni, kenapa mereka ni mudah dijangkiti COVID-19 ni kerana sistem imunisasi badan mereka yang lemah. Jadi itu antara orang kata apa punca yang paling sinonim lah kalau nak dibandingkan dengan golongan-golongan muda. Sebab kita tahu golongan tua lah golongan yang paling berisiko untuk terlibat dengan kematian. Baik. Okey. Untuk seterusnya kita akan teruskan dengan panel kita yang ketiga. Mungkin ada perbincangan daripada panel ketiga ataupun sedikit tambahan input yang lain. Jadi persoalan dia saudara Amirul. Ya, jadi bagaimana kita lihat dari segi kesan COVID-19 ini secara keseluruhan dan terutamanya pada golongan tua. Dan sejauh mana kita hendak mengetahui bahawa seseorang warga tua itu dijangkiti. Silakan saudara. Okey, terima kasih saudara Khairul selaku moderator majlis dan rakan-rakan panel yang hadir pada hari ini. Okey, kalau kita lihat dari segi kesan COVID-19 ini secara keseluruhannya di negara kita, kita dapati bahawa terdapat dua kumpulan umur yang dikatakan mudah dijangkiti oleh virus COVID ini. Okey, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KKM, kumpulan umur tersebut adalah di antara 26 hingga 30 tahun iaitu kumpulan umur yang pertama dan 56 hingga 70 tahun bagi kumpulan umur yang kedua. Yang mana kumpulan umur ini yang positif lah, positif COVID. Daripada data tersebut, lebih daripada 60% daripada kes positif tersebut adalah dari kumpulan umur kedua iaitu warga tua lah. Okay, di sini apa yang membezakan kumpulan umur 1 dengan kumpulan umur 2 ini ataupun golongan tua ini adalah golongan ini mempunyai risiko jangkitan yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan umur yang 1. Jika kita lihat data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dapati bahawa golongan tua yang dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini mempunyai pelbagai masalah kesihatan yang kronik seperti mana panel yang kedua ulahkan tadi. Manakala untuk pesakit positif kumpulan 1 ini, kebanyakan kes yang dilakukan untuk kumpulan ini disebabkan oleh kontrak rapat dengan masa COVID yang sedia ada. Di sini dalam erti kata lainnya, mereka ini tidak mengamalkan penjarakan sosial lah, tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Okey, untuk yang sejauh mana kita hendak mengetahui bahawa seseorang warga tua itu dijangkiti pula, satu penyelidikan awal tentang kesan jangkitan COVID terhadap pesakit telah dilakukan oleh Pusat Jangkit Berjangkit Nasional iaitu NCID. Kajian tersebut mendapati bahawa virus COVID-19 ini mampu mengganggu organ manusia termasuk buah pinggan, hati, jantung dan juga otak. Okey, kita berbalik kepada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka jelaslah di sini bahawa golongan tua ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti COVID kerana mereka mempunyai masalah penyakit yang kronik. Bukan itu saja, jangkitan COVID ini juga bertindak seperti mana yang panel 2 cakap di tahap imuni dan ataupun antibody seseorang yang dijangkiti lah. Jika tahap daya ketahanan seorang itu kuat, maka peratusan untuk individu tersebut untuk dijangkiti virus ini adalah rendah lah. Jika sebaliknya, virus ini mungkin peratusan untuk individu tersebut mungkin tinggi. Okey, kesan jangkitan COVID-19 ini juga berbeza. Jika kita lihat seseorang mempunyai daya tahap ketahanan badan ini berbeza. Ada yang dijangkiti virus ini menunjukkan simptom 60 hari selepas sakit. Ada juga yang
14 hari baru menunjukkan simptom ini, ia bergantung kepada antibody seseorang. Antara simptom jangkitan COVID yang dikesan adalah seperti demam, sakit tekak, sesak nafas, selsema dan batuk berpanjangan. Okey, simptom ini mungkin berbeza terhadap individu seperti yang dinyatakan tadi. Tanda-tanda ini juga mungkin akan menyebabkan komplikasi kepada paru-paru pesakit COVID ataupun sistem pernafasan yang akan menyebabkan mereka mati. Bagi golongan tua yang mempunyai masalah penyakit yang kronik ini, masalah ini akan mempercepatkan lagi tindak balas virus yang mana virus ini terhadap tubuh mereka kerana daya imun ataupun daya ketahanan golongan ini tidak kuat ataupun tidak kukuh kerana mereka mempunyai banyak penyakit kronik. Ini penyataan ini dibuktikan oleh satu laporan penyelidikan yang dikeluarkan oleh KKN sendiri yang mana menyatakan bahawa virus COVID ini dapat membekukan saluran darah dalam badan manusia yang positif COVID. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Saudara Amirul, penjelasan yang baik, terperinci dan mendalam. Okey, berkenaan dengan permasalahan COVID-19 ni terhadap warga tua. Jadi sememangnya virus ni sangat berbahaya kerana yang mampu membekukan darah membekukan darah sehingga menyebabkan kematian. Jadi sebab itulah kita kata golongan warga tua ni antara golongan yang paling terdedah dengan masalah dijangkiti COVID-19 ni. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan saudara panel keempat iaitu saudara Faizul berkenaan untuk membincangkan berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan warga tua dijangkiti COVID-19. Jadi persoalan saya saudara, langkah apa yang dikatakan sesuai untuk mengawal penyebaran virus COVID-19 ini dari terus merebak dalam kalangan warga tua terutamanya? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis ataupun moderator lah kita panggil kan. Baiklah, di sini saya menyatakan dua langkah. Langkah meliputi dua aspek, iaitu aspek yang pertama adalah aspek yang diusahakan oleh pihak kerajaan dan aspek kedua pula ialah melalui individu itu sendiri. Kenapa saya menyatakan dua aspek ini? Kerana kita sedar bahawa dalam usaha kita mencegah penularan wabak COVID-19 ini, kita amat memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk membendung penularan penyakit ini. Baiklah, di sini saya menyatakan beberapa langkah yang boleh diambil. Yang pertama adalah pengasingan sosial. Apa beza pengasingan sosial dan juga penjarakan sosial? Penjarakan sosial ini seperti kita sedia maklum, kita berada 1 meter dan sebagainya lah. Tapi di sini pengasingan sosial ini bermaksud kita khususkan kepada warga tua untuk mengasingkan diri di kawasan-kawasan yang kita lihat sebagai kawasan tumpuan ramai. Itu adalah yang pertama. Sebab tu di sini saya mengatakan di sini pengasingan sosial. Jadi kerajaan tidak mengambil langkah yang secara drastik tetapi lebih bersifat kempen di mana rakyat perlu sedar tentang tindakan ini. Okey, selesai yang pertama. Dan yang kedua pula ialah kerajaan memperuntukkan waktu khas untuk pergi ke pasar. Ini khususnya di Singapura lah. Dan berdasarkan apa yang saya dapat dan pembacaan saya di Singapura, mereka telah mengamalkan kaedah ini. Tetapi di negara kita masih belum lagi mengamalkan kaedah ini. Sebaliknya di negara kita ni lebih menggunakan kaedah iaitu menghadkan waktu. Sepertinya pasar boleh beroperasi bermula daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 9. Seperti itulah. Okey.
Langkah seterusnya adalah menyediakan konsultasi doktor melalui video bagi warga tua yang mengidap penyakit kronik. Baik, kita sedar bahawa warga tua ini mempunyai pelbagai penyakit kronik. Jadi mungkin mereka memerlukan penjagaan ataupun pemantauan berkala daripada doktor. Jadi mungkin kita boleh menggunakan kaedah ini, iaitu hanya dengan menggunakan video, pesakit boleh berhubung dengan doktor tanpa perlu pergi ke klinik dan hospital. Seterusnya adalah meletakkan garisan panduan yang ketat di pusat aktiviti warga emas. Kita tahu pusat aktiviti warga emas ini memang adalah tempat orang-orang tua berkumpul. Jadi di sini kerajaan telah meletakkan garis panduan yang ketat, iaitu meliputi semasa, sebelum dan selepas daripada pelbagai aspek lah, sanitizer dan sebagainya. Jadi kalau saya nak huraikan satu perkara ni je agak panjang, jadi saya ringkaskan saja. Seterusnya adalah menyediakan program di dalam talian. Jadi kita tahu warga emas ni kadangnya mereka mungkin akan berasa bosan jika mereka terlalu lama duduk di satu kawasan ataupun berkurung di rumah kan. Jadi pihak kerajaan boleh menyediakan program ataupun tak kisahlah, mungkin program itu dilihat daripada sudut ceramah agama, reality TV dan sebagainya, asalkan mereka tidak terlalu stres dan boleh duduk di rumah dalam jangka waktu yang lebih lama. Seterusnya dan yang terakhir adalah sediakan khidmat kaunseling yang berkala. Okey, yang ini kita tahu dah sekarang ni kerajaan telah menyediakan satu talian khas di mana setiap daripada rakyat Malaysia akan mendapatkan nombor yang telah di message dan telah disampaikan oleh pihak kerajaan. Jadi bukan sahaja warga tua, malahan setiap daripada warga negara boleh mendapatkan khidmat kaunseling yang disediakan oleh Jabatan Masyarakat Negara. Dan seterusnya adalah langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu itu sendiri. Yang pertama adalah elakkan keluar rumah seberapa banyak yang boleh. Okey, kita tahu Tan Sri Dr. Nur Hisham juga telah menyatakan bahawa kawasan yang paling selamat adalah di dalam rumah. Jadi lebih baik kita mengurangkan daripada keluar daripada rumah lah. Terusnya dapatkan bantuan anak untuk ke pasar. Okey, ini adalah langkah yang mudah sahaja, dan kalau anak tidak tinggal sekali, boleh menggunakan khidmat daripada Grab dan sebagainya. Seterusnya adalah keluar waktu awal pagi semasa orang ramai tiada. Okey, yang ini sedia maklum, waktu pagi memang tiada kurang orang berkumpul. Dan seterusnya sentiasa memakai pelitup muka dan menjaga kebersihan pada tahap tertinggi. Sentiasa memakai pelitup muka dengan menggunakan kaedah dan ketetapan oleh KKM yang betul, dan juga sentiasa menggunakan sanitizer, dan balik rumah pastikan terus mandi dan sebagainya. Seterusnya adalah elakkan balik ke kampung. Ini kita utarakan kepada khas untuk mereka-mereka anak-anak yang berada di bandar, digalakkan supaya tidak pulang ke kampung. Dan yang terakhir adalah gunakan aplikasi untuk sentiasa berhubung dengan warga emas. Okey, mereka boleh menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, video call dan sebagainya untuk berhubung dengan warga emas jika mungkin mereka berasa sangat rindu dan sebagainya lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik Ida. Terima kasih kepada saudara panel yang keempat, iaitu saudara Faisul, berkenaan dengan langkah-langkah yang wajar untuk kita gunakan bagi menasihati ataupun kepada warga tua lah terutamanya dalam mengelak daripada terkena jangkitan virus COVID-19. Dan juga saya tertarik dengan perkongsian saudara Faisul tadi berkenaan dengan menggunakan video, konsultasi menggunakan video. Tapi itu mungkin salah satu langkah yang sesuai kalau kita nak lihat sekarang, tapi mungkin daripada segi orang kata apa, kekangan dalam golongan tua tu sendiri untuk orang kata apa nak manage benda tu kan, untuk kita open video ke apa pun. Itu mungkin daripada segi kekangan yang boleh diuruskan oleh pihak hospital ataupun ahli keluarga sendirilah jika ianya berhubung di rumah. Jadi langkah-langkah pencegahan yang saudara Faisul nyatakan tadi itu amat menarik, dan ianya menunjukkan satu orang kata apa inisiatif yang baik daripada pihak kerajaan dan
SOP yang perlu dipatuhi oleh individu itu sendiri. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan berbalik kepada panel kita yang pertama, iaitu saudari Syarimal. Jadi ini berkaitan dengan pendapat saudari sendiri. Disebabkan kita berbincang berkenaan dengan geografi penduduk. Jadi apa pendapat saudari berkenaan dengan penularan wabak ini dalam negara kita berdasarkan statistik semasa yang saudari kongsikan sebentar tadi? Kita melihat ianya meningkat, tapi jika berterusan, adakah mengganggu perkembangan penduduk tu? Silakan saudari. Okey, peningkatan kes setiap hari meningkat, dan hal ini sedikit sebanyak akan mengganggu perkembangan ataupun pertumbuhan penduduk. Namun ianya masih dalam keadaan terkawal dan masih menunjukkan perkembangan yang positif. Sebab seperti yang kita sedia maklum, pertumbuhan atau perkembangan penduduk ni dia lebih dipengaruhi dengan kadar kelahiran dan kadar kematian. Namun seperti yang berlaku pada hari ini, kadar kelahiran masih menunjukkan jumlah yang tinggi berbanding dengan kadar kematian. Oleh itu perkembangan penduduk pada masa kini masih positif lah, walaupun ianya sedikit sebanyak mengganggu perkembangan penduduk. Itu kalau kita lihat daripada segi aspek negara kita lah. Sebab negara kita kebiasaannya dalam sehari 2 ataupun 3 kes kematian. Yes. Tapi sekiranya kalau benda ni berlaku dalam masa tempoh 5 tahun pun, rasanya perkembangan penduduk tidak akan terganggu. Setuju saudari? Setuju. Okey, seterusnya kita teruskan dengan panel kita yang kedua. Itu saudari Yat. Berkaitan dengan bagaimana saudari melihat penularan wabak COVID-19 ini terhadap negara yang mempunyai penduduk dalam kalangan warga tua yang tinggi. Ini kita tengok kepada negara-negara di sebelah Eropah lah. Okey. Adakah penularan ini akan memberikan impak penguncupan pertumbuhan penduduk kepada negara tersebut? Silakan saudari. Okey, baiklah. Terima kasih saudari moderator di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Okey, kalau kita lihat penularan wabak COVID-19 ini di negara yang mempunyai bilangan penduduk warga tua yang tinggi, adakah ianya memberi impak terhadap penguncupan pertumbuhan penduduk kepada negara tersebut? Okey, dari segi pandangan saya sebelum saya bahaskan dengan lebih lanjut, saya ingin menyatakan pernyataan yang dinyatakan oleh Muhammad Anwar pada tahun 2020. Dia menyatakan bahawa berlaku peningkatan jumlah kelahiran luar biasa yang dijangkakan pada tahun 2021. Sebagai contohnya kita tahu kan, okey, daripada pernyataan yang dinyatakan oleh Muhammad Anwar tu, okey, saya rasa keimpak terhadap pertumbuhan penduduk ni masih berada dalam keadaan yang terkawal dan tidak terlalu membimbangkan lah, walaupun kita tahu banyak kes kematian yang berlaku dalam kalangan warga tua ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey, kalau kita tengok kan, kebanyakannya bila penularan wabak COVID-19 berlaku kan, setiap negara akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan di mana semua orang kita tak boleh keluar dengan bebas lah. Maknanya dalam tempoh tu semua rakyat akan berkurun di rumah. Jadi kita tahu kalau golongan muda yang bagi yang mereka dah berkahwin ni mungkin boleh meningkatkan dia punya kelahiran lah, sebab dalam tempoh tu dia orang tak dapat pergi bekerja, duduk di rumah je kan dalam tempoh PKP tu. So walaupun kes kematian dalam kalangan warga tua ni meningkat, tapi dia ini tak adalah sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk tu. Okey, sebagai contoh saya bagi kes kelahiran yang luar biasa pernah berlaku di luar negara, contohnya di Maine dan New Hampshire di Amerika Syarikat pada tahun 1998. Okey, di mana bandar di negara tersebut ditutup dalam beberapa tempoh kerana berlakunya bencana cuaca salji yang teruklah di kawasan bandar tersebut. Jadi masa tu semua rakyat kena berkurun di rumah. Jadi
dia menunjukkan statistiknya peningkatan meningkat daripada sebelum PKP dilaksanakan lah, sekatan tu dilaksanakan. So saya rasa walaupun kes kematian dalam kalangan warga tua ni orang kata meningkat, tapi ianya tak adalah memberi impak yang terlalu serius lah, kerana dalam orang cakap pertumbuhan penduduk ni berada dalam keadaan yang seimbang, macam tu. Okey, selain tu saya boleh bagi contoh, kalau kita tengok di negara yang mempunyai warga tua yang tinggi, contohnya di negara Jepun. Okey, kita tahu negara Jepun ni dia mempunyai warga tua yang sangat tinggi. Okey, kalau dekat negara tersebut ada saya menyatakan semasa berlakunya penularan COVID-19 ni, kan semua orang kena berkurung di dalam rumah, tak dapat keluar kan. Tapi walaupun orang cakap tak dapat keluar, tapi warga tua di negara tersebut dia ada, orang cakap dia ada kesedaran untuk mementingkan kesihatan mereka. Maknanya walaupun berkurung, mereka still orang cakap melakukan senaman di rumah lah secara ringan. Contohnya saya ada terbaca di berita menyatakan yang dekat negara Jepun tu, dia orang warga tua ni dia buat senaman ringan melalui video-video yang ada di YouTube. So dia daripada situ dia cubalah buat senaman yang ringan yang boleh ikut walaupun tak dapat keluar ke rumah. So saya rasa impak pertumbuhan kepada penduduk di negara yang mempunyai warga tua yang tinggi ni mesti dapat dikawal lah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Yati untuk perkongsian ataupun pendapat yang baik, dan orang kata apa, sesuatu intipati yang kita boleh ambil sebagai kita punya rujukan lah. Okey, jadi kita akan teruskan dengan panel yang ketiga yang berkaitan dengan pendapat saudara sendiri, bagaimana bahaya wabak ini kepada warga tua dapat disebarkan dengan lebih tepat dan berkesan kepada warga tua itu secara khusus. Jadi kita sekarang ni kita membincangkan berkaitan dengan warga tua. Jadi fokus kita kepada warga tua. Jadi adakah cadangan penambahbaikan dari segi medium yang digunakan pada masa kini? Silakan saudara. Okey, terima kasih moderator kita. Okey, pada pandangan saya, penularan wabak ini, kita pun tahu wabak ini cukup bahaya untuk golongan tua, di mana yang saya terangkan tadi. Kerana golongan ini tidak mempunyai daya ketahanan yang kukuh, dicampur pula dengan penyakit yang dihadapi dan akan mempercepatkan tindak walah virus tersebut. Dalam pada itu juga, kita semua pun difahamkan bahawa COVID-19 ini belum lagi mempunyai ubat yang secara fizikal lah. Dan vaksin yang dikeluarkan oleh WHO adalah hanyalah untuk melambatkan saja tindak bala virus tersebut. Okey. Pesakit COVID yang sembuh tadi, kemungkinan besar dia juga akan mengalami kesan berpanjangan daripada jangkitan tersebut. Ini bermaksud pesakit yang sembuh tadi berkemungkinan besar untuk dijangkiti balik virus COVID-19 adalah tinggi. Dan pesakit ini juga terdedah kepada beberapa penyakit seperti paru-paru rosak, pembekuan darah tadi dan menyebabkan stroke. Ini merupakan salah satu kajian antarabangsa menerusi institusi perubatan respiratori yang memperlihatkan kesan berpanjangan kepada pesakit COVID-19 itu sendiri. Okey, sebagaimana kita tahu, pihak Majlis Keselamatan Negara telah menyeru rakyat agar menggunakan aplikasi MySejahtera dan menulis nama secara manual pada premis yang dilewati. Ini adalah satu medium yang efisien bagi mengurangkan dan mengesan penularan wabak ini. Bagi pendapat saya secara peribadi, saya berharap agar kerajaan dapat memperketatkan lagi dan atau menaikkan denda yang sedia ada kepada orang awam yang gagal mematuhi SOP yang ditetapkan oleh KKM dalam menerangi wabak ini.
Kalau kita lihat penularan wabak ini bukanlah satu perkara yang main-main ya, kerana ini melibatkan nyawa orang lain dan warga tua juga terutamanya akan terjejas kerana mereka mempunyai berbagai penyakit kronik yang dinyatakan tadi lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih kepada saudara Amirul berkaitan dengan orang kata apa, medium yang bersesuaian. Jadi aplikasi MySejahtera tu kita anggap sebagai salah satu aplikasi yang paling efisien lah dan ianya berkesan. Jadi orang kata apa, selagi mana kepenggunaan itu adalah ke arah yang membantu, jadi ianya kita anggap sebagai satu yang baik. Okey. Jadi kita teruskan dengan panel kita yang keempat, iaitu saudara Faizul. Berkenaan dengan kita nak tanya juga pandangan saudara Faizul sendiri. Okey, bagaimana pendapat saudara untuk memberi nasihat yang lebih efisien kepada masyarakat bahawa faktor keselamatan dan kesihatan perlu dijadikan keutamaan. Makna kata orang kata apa, kata-kata safety first tu perlu di orang kata apa, disematkanlah dalam setiap orang. Jadi sebab kita sedar kini masih ada golongan yang kata apa, pandang enteng berkaitan dengan masalah COVID-19 ni. Jadi saya nak tanyalah, apa pendapat saudara, macam mana kita nak nasihat dengan orang kata apa, secara yang baik lah. Mungkin kalau kata secara tak baik, mungkin kita boleh bagi denda kan. Ini kita psychological. Jadi apa pandangan saudara? Silakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Baiklah, untuk soalan yang keempat ni, untuk soalan yang kedua lah kan, berkaitan dengan pendapat untuk menasihati. Di sini kita dah lihat bagaimana pihak kerajaan, KKM, Kementerian Kesihatan dan juga pihak media sendiri telah melakukan pelbagai kempen. Boleh kata setiap hari kita akan melihat statistik kadar jangkitan yang terbaru dan juga kadar kematian. Dan kalau kita lihat sendiri dekat TV-TV, dekat TV1, TV2, kita akan dapat lihat dekat atas tu dia ada letak apa nama, macam watermark macam tu kan. Dia ada tandakan hari ini berapa kes baru dan berapa kematian. Jadi sekarang ni adalah kesedaran yang perlu kita pupuk, iaitu kepada individu sendiri. Yang pertama adalah kita seharusnya sedar dan buka mata, iaitu dengan melihat di negara luar. Contohnya Amerika Syarikat, Itali, China dan sebagainya. Bagaimana negara ini terpaksa menghadapi kadar kematian yang sangat tinggi setiap hari. Boleh mencecah sehingga ribuan ataupun ratusan per hari. Ini menunjukkan betapa seriusnya penyakit ini. Dan dalam media masa juga kita boleh lihat bagaimana pengorbanan kita kata frontliner, iaitu yang terdiri daripada polis, askar dan juga doktor. Bagaimana mereka berjuang habis-habisan, tidak tidur, terpaksa tinggalkan keluarga. Ada satu peristiwa tu yang bagi saya sungguh menyayat hati. Seorang askar yang memeluk anaknya di dalam plastik. Bagaimana kita sepatutnya harusnya sedar bagaimana pengorbanan mereka pada hari ini untuk keselamatan kita sendiri. Jadi di sini berbalik kepada individu itu sendiri. Anda seharusnya sedar betapa susahnya orang di luar sana untuk melindungi anda. Dan seharusnya anda juga sedar bahawa anda bukan sahaja perlu melindungi diri sendiri, malahan perlu juga untuk melindungi ahli keluarga anda, orang tua anda dan sebagainya. Oleh itu, pada saya, ia berbalik kepada diri anda sendiri. Seharusnya anda harus sedar dan lakukan tindakan yang terbaik. Itu saja dari saya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara panel yang keempat itu, saudara Faizul, berkenaan dengan cara untuk menasihati yang efisien. Jadi orang kata apa, usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kementerian dan pihak-pihak media ni merupakan salah satu usaha untuk menasihati secara orang kata apa, digital lah, penggunaan media digital ni. Kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat bahawa virus ni bukanlah virus yang orang kata apa, virus yang palsu ataupun main-main seperti yang kita tengok
spekulasi-spekulasi yang berlaku sebelum ni. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada para panel kita berkaitan dengan warga tua dalam krisis COVID-19. Okey. Jadi kita dah menghampiri kepada pengakhiran perbincangan mini webinar kita. Jadi sedikit rumusan daripada saya. Jadi kepada semua warga Malaysia secara khususnya perlu sedar dan perlu meneliti setiap hari laporan yang dikeluarkan oleh pihak KKM bagi mengikuti perkembangan virus COVID-19 dalam negara. Jadi itu merupakan salah satu orang kata apa menjadi kita anggap sebagai tanggungjawab sebagai warga negara untuk memberitahu berkaitan dengan perkembangan COVID-19 dalam negara kita. Jadi berkenaan dengan kesan-kesan dan langkah-langkah penjagaan iaitu SOP yang telah digariskan oleh pihak KKM perlu diambil berat dan perlu diamalkan selagi mana vaksin belum ditemui. Jadi itu merupakan salah satu tanggungjawab lah sebab apa permasalahan ini melibatkan penduduk. Bila penduduk dan dilibatkan juga seorang individu tu. Jadi bila seorang individu gagal untuk mematuhi SOP yang digariskan, jadi itu akan merebak ke seluruh penduduk. Itu akan jadi permasalahan yang akan berpanjangan lah. Jadi sebelum mengakhiri sesi mini webinar kita ini, izinkan saya mengakhiri dengan rangkap pantun, iaitu di atas dahan burung tempur melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.